Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi pelajar-pelajar sekalian bersama saya Cikgu Mali. Contoh yang kelima, y sama dengan tangent x tambah 1. Okey, kita nak melakarkan grafnya, tapi sebelum itu soalan ini boleh juga ditulis sebagai y sama dengan 1 ini diletak di depan. Jadi 1 tambah tangent x. Jadi ini adalah merupakan soalan yang sama dan graf ni pun graf yang sama. Okey, bila ada tambah ataupun tolak dekat belakang sini, cikgu buatkan paksi X ini dengan pensel. Sebab dia akan, paksi X ini dia akan berubah kedudukannya. Jadi cikgu tunjuk bagaimana kita nak ubah paksi X ini kedudukannya. Tapi sebelum itu kita buat graf dia samalah macam yang sebelum ini. Iaitu, mula-mula kita buat paksi X ini, letakkan sudut-sudutnya. Kemudian kita buatkan garis putus-putus macam ni tadi. Yang ini. Okey. Iaitu garis putus-putus mesti pada 90 dan 270. Okey, jadi kita buat garis putus-putus pada 90. Okey. Dan juga pada 270. Panjangkan sikit. Okey, macam tu. Dah buat garis putus-putus, masa melakarkan graf sama saja. Kita lakarkan je. Jadi dekat sini, yang di sini ialah kosong. Okey, kemudian kalau tak ada apa-apa depan tangent X ni, kita letaklah sini 1. 1, sini negatif 1. Okey, seterusnya kita nak buatkan grafnya lah. Jadi grafnya macam graf tangent, nanti ditunjukkan baik semula dekat sini, graf tangent yang asal. Okey, iaitu yang ini daripada kosong naik ke atas, kosong naik ke atas. Okey, kemudian bawah naik ke atas. Alright. Kemudian ini naik ke atas macam ni. Dan seterusnya dari bawah ke atas yang hujung sini. Okey, bentuk dia mesti lengkung bukan guna pembaris. Jangan guna pembaris, buat garis putus-putus saja guna pembaris. Okey, seterusnya sekarang kita pergi kepada yang hujung ni tadi. Bila ada tambah 1 dekat sini, jadi kita buat dekat sini, tambahkan dengan 1. Kosong tambah 1. Sini pun tambah 1. Jadi kemudian kita tuliskan nilainya yang baru. Nilai yang baru, kosong tambah 1 ialah 1. 1 tambah 1 ialah 2. Kemudian negatif 1 tambah 1 ialah kosong. Jadi kosong sekarang di sini, bukan kat sini lagi. Jadi paksi X tak boleh kat sini, sebab sini dah jadi 1. Jadi paksi X kat bawah sini. So ambil pembaris. Kemudian kita buat paksi X yang baru di bawah sini. Okey. Macam tu. Jadi inilah paksi X yang baru. Kemudian cikgu turunkan nilainya. Okey, nilainya dekat sini tadi 360. Turunkan dekat sini 360. Yang ini turunkan ke bawah 180. Okey, maksudnya dekat sini, yang ini turun ke bawah sini 90 dan yang ini turun lurus ke bawah 270. Okey, kemudian yang lama itu kita padamkan. Ini pemadam saya ni. Padamkan yang tepi ni tadi sebab dia dah berubah. Begitu juga dengan paksi X. Allah. Sorry. Ini pun dah berubah. Jadi cikgu padam. Okey, itu tadi cikgu buatkan pensel untuk sebagai rujukan dulu. Okey, selesai. Jadi itu maksudnya graf y sama dengan 1 tambah tangent x. Okey, kita pergi kepada graf yang ke-6. Y sama dengan 2 tangent x tolak 2. Okey, persamaan ini boleh juga dituliskan sebagai y sama dengan negatif 2 ini dibawa ke depan. Negatif 2 tambah dengan 2 tangent x. Okey, jadi ni dengan ni grafnya adalah sama. Okey, jadi yang ini ada tolak 2. Jadi, sebelum kita fikir pasal yang tolak 2 ini, kita buat graf yang kat depan ni, 2 tangent x. Jadi kalau graf 2 tangent x sama saja dengan graf tangent x, cumanya dekat atas bawahnya tu kita letak 2, negatif 2 kan. Okey, jadi dekat sini, kita buatkan grafnya. Okey, sebelum itu kita buatkan dia punya, ni, garis putus-putus dia. Garis putus-putus mesti pada 90 dengan 270. Okey, kita buat. Garis putus-putus pada 90 dengan 270. Okey, selesai. Kemudian kita buatkan graf dia macam sebelum ni juga. Kita buatkan graf dari
Kosong dekat sini, naik ke atas. Okey. Dari bawah ke atas, naik ke atas. Okey, dan dari sini satu kali lagi. Okey. Selesai sebab dia tangent X. 2 dekat sini bermaksud apa dia? Tadi dah beritahu kan? Dekat sini. Di sininya letaklah 2. Okey. 2. Kemudian dekat sini negatif 2. Bergantung kat ni. 2 kat depan ni. Yang 2 sini. Okey, itu bawa kat sini. 2 dengan negatif 2 ni. Okey. Kemudian kita ada dekat hujung tu. Baru kita ambil tahu yang hujung dekat sini. Tolak 2. Jadi yang ini kita buat. Kemudian dekat sini kita tolakkan 2. Kosong pun tolak 2. Negatif 2 pun tolak 2. Okey, kemudian kita tulis nilai yang baru. Negatif 2 tolak 2 ialah kosong. Kosong tolak 2 ialah negatif 2. Jadi sini negatif 2. Kemudian yang bawah ni negatif 2 tolak negatif 2. Negatif 2 tolak 2 ialah negatif 4. Okey. Sekarang kita dapati kosong ni dah pergi ke atas sini. Dia sini bukan lagi menjadi paksi X. Jadi paksi X dah naik ke atas pada kosong. Jadi kita ambil pembaris. Kita buatlah pada yang dekat kosong ini. Satu garis lurus untuk paksi X. Macam tu. Okey. Lepas tu kita pun masukkanlah dia punya nilai. Dekat sini nilai sudutnya. Straight lurus ke atas sini. 360. Sini garis putus-putus sama saja 270. Ini straight ke atas sini 180. Dan yang ini terus ke atas sini 90. Jadi kemudian kita bolehlah padamkanlah yang mana kita buat pengiraan guna pensel tadi. Oops. Allahuakbar. Kemudian ini pun sama, padamkan. Okey, jadi macam tu. Kemudian inilah dia paksi X-nya yang baru. Okey. Kalau dekat sininya negatif 2, bermaksud dekat atas sini 2 ke atas sini. Dengan jarak yang sama lah kita buat macam tu. Okey. Okey, jadi yang ini graf ini saya panjangkan sikit. Okey, macam tu. Tapi jangan bersentuhan dengan garis putus-putus ini. Okey, itu ialah graf Y sama dengan 2 tangent X tolak 2. Okey, contoh yang ketujuh, Y sama dengan tangent setengah X tambah 1. Tambah 1 dekat sini, dia boleh tulis di depan. Sama ada dia buat macam ni. 1, kemudian tambah tangent setengah X ni boleh juga ditulis sebagai 0.5X. Jadi ini sebenarnya maksudnya adalah sama sahaja. Grafnya adalah graf yang sama. Jadi dekat sini ialah setengah X. Setengah X bermaksud setengah kitaran. Separuh saja daripada graf yang dilukis. Okey, tadi kita dah ada tunjukkan. Saya tunjukkan semula ya untuk graf Y sama dengan setengah X. Okey, ini graf Y sama dengan tadi graf Y sama dengan 2 tangent setengah X. Jadi setengah X tu maksudnya separuh daripada graf saja. Sepatutnya ada lagi macam ni kan. Ini naik ke atas, ada lagi kat bawah sini. Tapi kita lukis separuh sahaja. Okey, ada satu saja garis putus-putus. Jadi saya buat di sini garis putus-putusnya. Okey, ini garis putus-putus kat sini. Okey, kemudian kita buatkan grafnya. Daripada sini, kosong ini naik ke atas. Okey, kemudian satu lagi dari bawah. Naik ke atas. Ini ialah graf kalau tangent setengah X. Tak ada tambah 1 ni. Tangent setengah X sahaja. Okey. Sekarang, dekat hujung sini, walaupun dia setengah X sahaja, kat hujung sini tetap 360. Ini ke sini, tengah-tengahnya dekat sini ialah 180. Okey. Kemudian, yang kita nak buat sekarang ialah ini ada tambah 1. Tambah 1 dekat sini. Okey, sebelum itulah kita letak sajalah sini. Kalau sini 1, masuk sini 1. Saya letak 1. Okey, sini negatif 1. Jadi kalau di sini ada tambah 1, bermaksud di sini semua nilainya kita tambahkan dengan 1. So 1 tambah 1, kosong tambah 1 dan negatif 1 tambah 1. Jadi nilai yang barunya ialah 1 tambah 1 ialah 2. Okey, kosong tambah 1 ialah 1. Dan 1 tambah dengan negatif 1 ialah kosong. Jadi paksi X bukan lagi berada dekat sini sebab ini dah jadi 1. Bila kita tambah 1 tadi, paksi X dah turun ke bawah.
Jadi cikgu buatkan paksi X yang baru. Okey, jadi ini lukiskan paksi X yang baru guna pembaris. Okey, ini straight, lurus. Okey, ini ialah paksi X. Okey, kemudian kita masukkan nilainya. Di sini nilainya ialah 360 darjah. Dan di sini turun ke bawah sini ialah 180 darjah. Okey. Yang ini boleh panjangkan sikit ke bawah. Macam tu. Dan janji jangan bersentuhan dengan ini. Okey, seterusnya ialah kita padamkan. Okey, padamkan. Yang kita dah tulingan tadi. Yang salah tu. Yang paksi ini yang lama ni pun kita padamkan. Okey, jadi inilah dia graf yang sepatutnya untuk Y sama dengan tangen setengah X tambah 1. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Diberi yang manakah daripada dua graf ini merupakan graf Y sama dengan tangen 2 theta. Okey, yang ini ialah graf A dan yang ini ialah graf B. Okey, daripada dua itu yang mana graf tangen 2 theta. Ini macam mana kita nak tentukan dia? Kalau diberi graf macamnya misalnya dalam soalan objektif kan. Jadi kita tak perlu lukiskan dia. Apa yang kita perlu buat ialah kita gunakan jawapan itu untuk membantu kita dapat yang memilih yang mana satu jawapan dia. Okey, contohnya dekat sini. Kita test jawapan yang diberi. Contohnya dekat sini, ini tangen 2 theta. Bermaksud theta-nya dekat sini, Allah, ini theta bukan X. Theta. Ini pun theta. Okey, diberi theta-nya dekat sini, saya tengok graf yang pertama. Theta-nya dekat sini ialah kosong. Okey, mula-mula saya pilih yang theta-nya kosong. Jadi dekat sini kosong, jadi 2 darab kosong ialah kosong. Jadi tangen, tekan tangen. Okey, 2 darab dengan kosong ialah kosong juga. Jadi tangen kosong. Okey, jadi untuk yang ini, pada ketika tangen kosong dia adalah kosong. Ini point ini adalah betul. Okey, kemudian pada 90 pula. Tangen bukan tekan tangen 90 bukan tangen 90, tetapi sini tangen 2 theta. Jadi bermaksud tangen okey 2 darab 90. Macam tu. Kita dapati nilainya pun kosong. Tangen 90 nilainya kosong. Okey, pun betul. Okey, kemudian kita test antara kosong dengan 90. Okey, bahagi 2. Jadi 90 bahagi 2 ialah 45. Jadi kita test dekat sini 45. Tangen sini 45, tetapi bukan kita tekan tangen 45, tetapi tangen 2 darab 45. Kita tekan macam tu. Tangen 2 darab 45. Jadi kita dapati max error. Max error tu maksudnya kita kena buat garis putus-putus. Jadi yang ini adalah merupakan graf Y sama dengan tangen 2 theta. Okey, seterusnya kita test graf yang ini pula. Pada masa 180. Okey, tangen 2 darab 180 sebab sini 2 theta. Okey, jadi tangen 2 darab 180. Dapat kosong. Jadi betul lah 180 ni kosong. Okey, betul. Okey, yang ini 270. Jadi kita buat tangen 2 darab 270. Okey, tangen 2 darab 270. Okey, pun dapat kosong, pun betul koordinat ini. Antara 180 dengan 270 ini ialah tengah-tengahnya berapa? 180 tambah 270 bahagi 2. Jadi kita nak tahu tengahnya tu, kita campur ini dengan ni bahagi 2, kita dapat 225. Jadi kita test lah. Tangen 2 darab 225. Jadi tangen 2 darab 225. Tutup. Sama dengan keluar max error. Jadi maksudnya sini pun garis putus pada 225. Jadi ini pun betul. Jadi sebenarnya saja saya nak bagi pada awak bahawa A dengan B sebenarnya kedua-duanya adalah merupakan graf Y sama dengan tangen 2 theta. Kenapa saya bagi macam ni? Sebab dalam soalan SPM dia tak bagi keseluruhan graf. Dia tak bagi. Contohnya graf yang ini. Ni graf tadi yang kita dah belajar tadi, iaitu graf Y sama dengan tangen 2X. Dia tak akan bagi keseluruhan graf. Mungkin dia bagi sebahagian yang di hadapan saja, ataupun dia bagi sebahagian di belakang saja.
Jadi daripada situ kita kena gunakan maklumat yang diberi dalam soalan untuk kita memilih yang mana satu jawapannya. Okey, jadi cikgu rasa setakat ini sahaja penerangan cikgu berkaitan dengan graf kos. Graf kos. Jadi ada macam-macam bentuk dah tadi cikgu tunjukkan untuk graf kos pula, graf tangent. Okey, jadi dekat sini tadi ada tangent x, tangent 2x, ada 3 dekat depan ataupun tangent setengah x, ataupun yang ini tadi tangent x ada tambah pula, ada tolak pula dekat belakang dia. Kemudian bagaimana kita nak memilih kalau diberi sebahagian sahaja daripada graf tangent. Okey, jadi saya harap anda semua dah pun faham, dah pun jelas. Jangan lupa kalau dah faham, sharekan dengan kawan-kawan. Dan satu lagi cikgu minta subscribe channel cikgu supaya anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video yang terbaru. Okey, sampai jumpa lagi di video yang akan datang.